Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hujan panas di SPRM. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itulah yang dilihat sedang menimpa sebuah institusi amanah iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Institusi itu bukan hanya ditimpa hujan di tengah hari, malah ia ditimpa hujan yang panas, pembawa pelbagai penyakit. Dalam kes ini, penyakit itu merupakan kecurian barang kes melibatkan seorang ketua jabatan bernilai 6 juta US dollar, kira-kira 24 juta ringgit. Majlis Presiden Pakatan Harapan yang baru sahaja menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan kerajaan pada 23 September lalu mengeluarkan kenyataan yang keras bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM itu direhatkan susulan siasatan terhadap 3 pegawai kanannya. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengikuti dan meneliti isu penahanan reman 3 pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 14 sehingga 19 September 2021 atas dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan di dalam urusan kes terhadap Datuk Hasanah Abdul Hamid, Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO. Kata kenyataan itu yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden APCO Madias Tangau. Menurut mereka, Pakatan Harapan menyambut baik kenyataan yang dibuat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di dalam Dewan Rakyat semalam bahawa satu kertas inkuiri Polis Diraja Malaysia PDRM telah dibuka terhadap isu ini. Walau bagaimanapun, memandangkan isu ini telah mewujudkan satu persepsi yang amat buruk terhadap SPRM serta mengakibatkan rakyat Malaysia mempertikai integriti institusi itu sendiri. Kami berpandangan bahawa satu kertas siasatan perlu dibuka. Siasatan tersebut perlu bersifat menyeluruh dan mereka yang telah melanggar undang-undang mesti dibawa ke muka pengadilan. Pada masa yang sama, Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM patut direhatkan sementara waktu daripada tugas-tugas beliau sehingga siasatan penuh dapat dilakukan, tegas mereka. Dalam kenyataan itu, Pakatan Harapan turut berpandangan bahawa kerajaan wajar mempertimbangkan agar menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk membentuk sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu-isu berhubung SPRM serta mencadangkan langkah-langkah mereformasi institusi penting ini. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Polis Diraja Malaysia PDRM mendedahkan bahawa salah seorang daripada pegawai kanan SPRM yang terlibat dalam siasatan curi barang kes telah ditahan kerana memiliki dadah serta senjata api dan peluru pada Isnin lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, 2 kertas siasatan telah dibuka iaitu Seksyen 8(A) dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kata beliau, bagi kesalahan dadah pula, siasatan akan dilakukan mengikut Seksyen 12(3) Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek ditahan reman 4 hari bermula Selasa lalu sehingga esok bagi siasatan lanjut, katanya dalam satu kenyataan dipetik media. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar menangkis dakwaan bahawa kehilangan barang kes berjumlah 6 juta US dollar itu sepatutnya dilakukan polis bukannya SPRM. Kata Wan Junaidi, SPRM sudah melengkapkan fail kes berhubung kehilangan barang kes itu sekaligus memudahkan agensi berkenaan melakukan siasatan lanjut. Katanya, sekiranya polis mengambil alih siasatan kes berkenaan, mereka terpaksa mengkaji semula semua maklumat yang diperolehi dari SPRM. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong, Gobind Singh Dio, mempersoalkan kenyataan Wan Junaidi. Jadi, soalannya mengapa kes ini perlu berada di bawah SPRM? Rungutannya adalah siasatan yang dijalankan SPRM tertangguh berikutan campur tangan pegawai atasan, bidas beliau. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai Fahmi Fazil turut mempersoalkan mengapa SPRM tidak membuat sebarang laporan polis terlebih dahulu apabila menyedari kehilangan barang kes berkenaan termasuk timbulnya pelanggaran prosedur operasi standard SOP.
Apa yang kerajaan buat untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat Malaysia bahawa insiden ini kes terpencil? Atau adakah lebih banyak insiden seperti ini berlaku yang kita semua tidak tahu soalnya? Soal tersebut tidak dijawab oleh Wan Junaidi. SPRM ditimpa hujan panas, janganlah Menteri Undang-Undang cuba untuk jadi penyelamat kerana ditakuti anda akan turut melecur di simbah air panas oleh rakyat yang hilang kesabaran. Terdahulu, Transparency International TIM turut menganjurkan supaya SPRM dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Parlimen agar pengawasan yang lebih meluas dan bebas dapat dibuat terhadapnya. Rakyat berhak mendapat sebuah suruhanjaya yang bebas dan pendakwa raya yang cekap untuk mencegah rasuah dan sebuah parlimen profesional yang berintegriti, kata TIM dalam kenyataannya. Kononnya, SPRM berada pada kedudukan terbaik untuk menyiasat secara terperinci kerana semua maklumat itu ada pada agensi itu. Ya benar, maklumat itu ada untuk disiasat atau untuk dibenamkan. Bolehkah sendiri disyaki, buat salah, sendiri siasat? Jangan lupa, rakyat sentiasa menghormati.